Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kita kembali dalam channel Sunnah Rasul. Jika anda masih belum menonton episod-episod sebelum ini, saya mencadangkan kepada anda untuk menontonnya terlebih dahulu kerana setiap episod mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Dalam episod sebelum ini, saya diceritakan tentang fractional reserve banking. Jikalau dalam situasi jadual ini, faedah setahun ialah 1,500 lebih jikalau ia berlarutan sehingga 6 tahun. Faedah yang terkumpul menghampiri jumlah RM10,000 ataupun M0. Cuba audiens bayangkan interest yang bank generate dari sistem fractional ini apabila sudah sampai ke tahun ke-6. Jumlah dia hampir menyamai M0 ataupun wang sebenar, kerana jumlah 30,951 adalah bukan wang sebenar tetapi hanyalah dalam bentuk digital dan juga surat-surat hutang. Ataupun dalam situasi ini kita boleh katakan bahawa wang yang sebenar hanyalah digunakan untuk membayar faedah. Lihat bagaimana sistem fractional ini memiskinkan kita dari sudut sistem. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah bahawa selama ini kita melaksanakan satu sistem yang zalim dan kemungkinan satu hari nanti sistem yang zalim ini akan dihapuskan, dan tidak mustahil kita akan menjadi saksi bahawa sistem yang zalim ini akan dimusnahkan dalam timeline kita sekarang. Cuma dalam situasi ekonomi yang sebenar, banking system sebenarnya lebih kompleks. Sukar untuk sistem ini musnah ataupun jatuh. Tetapi jikalau situasi virus yang kita hadapi sekarang ini berlarutan dan kemungkinan akan ada beberapa event yang akan datang seperti perang ekonomi dan sebagainya, itu tidak mustahil sistem fractional ini akan tumbang. Konsep sistem fractional ni bukan sahaja terjadi dalam commercial banking tetapi juga terjadi dalam perdagangan komoditi-komoditi yang lain seperti emas, perak dan sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, harga komoditi-komoditi ini yang akan jatuh terlebih dahulu sebelum dia akan memberi kesan kepada fractional reserve banking. Saya rasa cukup saya komen sedikit tentang episod yang lalu, kerana pada episod kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang Alkitab menurut pandangan Al-Quran. Apabila kita bercerita tentang Alkitab ataupun dengan nama yang lebih dikenali di seluruh dunia sebagai Bible, adalah sebuah kitab yang di dalam komuniti Islam ia menjadi sebagai satu tabu ataupun sesuatu yang tidak boleh dibicarakan atau dibahaskan. Ia sudah menjadi kesalahan untuk kita membicarakan tentang Bible ataupun Alkitab. Bagi saya, pandangan kita terhadap Alkitab ataupun Bible tu dia lebih kepada budaya masyarakat. Ia tidak berlandaskan kepada satu fakta yang begitu tepat yang mana apabila kita membaca Alkitab kita boleh menjadi murtad ataupun sebagainya. Alkitab ataupun Bible ni sebenarnya ialah sebuah kumpulan ataupun compilation kitab-kitab para nabi dari bangsa Israel. Alkitab ni terbagi kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dikaitkan dengan Nabi Musa AS dan Perjanjian Baru dikaitkan dengan Nabi Isa AS. Jika audiens berminat untuk mengkaji komposisi-komposisi yang ada di dalam Alkitab, audiens boleh rujuk dalam link yang saya paste di bahagian description. Audiens boleh buat self-study untuk mengenali apakah yang dikatakan sebagai Bible dan juga komposisi yang ada di dalam Bible itu sendiri. Audiens boleh lihat nama-nama para nabi yang menjadi penulis kepada sebahagian daripada isi Alkitab. Mari kita semak surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya, petunjuk dan cahaya,
yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Jika dalam bahasa Arab kita boleh semak warabbaniyun, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Dalam ayat ni kita boleh lihat pada suatu ketika dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, ini bermaksud orang-orang alim kitab Taurat dan juga pendeta-pendeta kitab Taurat, mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini bermaksud sekurang-kurangnya 1400 tahun yang lalu, kitab-kitab yang lama ni masih lagi valid kerana mereka sendiri diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab itu. Jikalau mereka diperintahkan memelihara, ini bermaksud selagi mana orang Islam berkuasa ataupun selagi mana kekhalifahan masih tegak, ia bermakna kitab-kitab tersebut masih lagi benar, masih lagi valid. Kalau kita tengok sejarah kekhalifahan, khalifah yang terakhir ialah Khalifah Turki Uthmaniyah. Ini bermaksud kitab-kitab Allah yang lama ini masih lagi valid sekurang-kurangnya 100 tahun yang lalu. Persoalannya, adakah kitab-kitab ini, Alkitab, masih lagi valid pada hari ini? Itu mari kita lihat surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-81. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Kalau kita tengok di sini ada perkataan perjanjian. Inilah asalnya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia menjadi perjanjian kerana Allah mengambil perjanjian dari para nabi ni. Okey, kita sambung. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Daripada ayat ni kita boleh tengok fungsi kitab ni, nanti pada satu hari nanti Rasul ni akan membenarkan kitab-kitab itu. Jikalau kita lihat daripada situasi Nabi Muhammad SAW, seharusnya Rasulullah sendiri akan membenarkan kitab-kitab tersebut. Kerana dari segi logik, apabila Rasulullah Muhammad baru menjadi Rasul, Al-Quran belum komplit, belum dikompil dalam bentuk mushaf. So sepatutnya masih belum ada kitab. Dan seharusnya Rasulullah membenarkan kitab-kitab yang terdahulu untuk yang pertama membuktikan kerasulannya, yang kedua untuk membenarkan kitab dan sekaligus melaksanakan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Pada pendapat saya, memandangkan Rasulullah Muhammad sendiri membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, Rasulullah Muhammad sendiri membaca apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, ini bermaksud tidak ada masalah bagi kita untuk membaca juga apa yang ada di dalam Alkitab. Ataupun tidak keterlaluan bagi saya untuk menyatakan bahawa membaca Alkitab juga adalah sebahagian dari sunnah Rasul. Oh, nanti dulu. Doktrin agama Islam hari ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah ummi ataupun buta huruf. Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Tapi mari kita lihat apa yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Dalam bahasa Arab ditulis wa minhum ummiyun. Perkataan ummi di sini diterjemahkan sebagai buta huruf. Tetapi mari kita sambung pembacaan. Tidak mengetahui Alkitab
la ya'lamunal kitab. Buta huruf di sini ataupun perkataan Arab dia adalah ummi, sebenarnya bukan tidak boleh membaca alif, bata, ABC dan sebagainya, tetapi dia tidak mengetahui Alkitab. La ya'lamunal kitab. Sudahlah tidak mengetahui Alkitab, tetapi ummi juga bermaksud mereka ini memahami kitab itu adalah sesuatu dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Inilah maksud ummi yang sebenar. Ummi bermaksud tidak mengetahui Alkitab kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga, hanya mengagak-agak saja, hanya meneka-neka apa yang sebenarnya tergandung dalam Alkitab itu. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengandungi perkataan Alkitab. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jika dari segi terjemahan, kita boleh nampak di dalam kurungan tu ada perkataan Al-Quran. Ayat yang ke-44 pula, boleh lihat di ayat yang saya tandakan ini. Padahal kamu membaca Alkitab dalam kurungan Taurat. Jika ayat yang tadi dalam kurungan ditulis Al-Quran, tetapi dalam ayat ini dalam kurungannya adalah Taurat. Jika dalam bahasa Arab ni kita boleh semak wa antum tatlunal kitab. Ada perkataan Alkitab di situ. Mari kita semak ayat yang ke-53. Ketika kami berikan kepada Musa Alkitab. Wa iz ataina Musal kitab wal furqan. Ada perkataan Alkitab dan juga ada perkataan Al-Furqan. Kalau dalam pemahaman agama hari ini, Al-Furqan itu ialah Al-Quran. Tetapi kalau kita tengok di sini, Musa juga diberi Al-Furqan. Ini bermaksud perkataan Al-Furqan di dalam Al-Quran bukan merujuk kepada Al-Quran Mushaf. Kerana Nabi Musa juga mendapat Al-Furqan daripada Allah. Jika ayat 78 pula, seperti mana yang saya dah ceritakan sebelum ni. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ada juga perkataan Alkitab dalam ayat ini. Mari kita semak pula ayat yang ke-79. Ini adalah dalil yang mengatakan bahawa Alkitab itu sudah diubah. Mari kita semak dalil ni. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Ini adalah dalil yang digunakan untuk mengatakan bahawa Alkitab ataupun Bible yang kita panggil sekarang ni tu sudah diubah. Tetapi kontra dengan ayat yang saya sudah beri sebelum ini, seperti surah Al-Imran surah ketiga ayat 81, Rasul membenarkan kitab dan hikmah. Dan surah Al-Maidah surah kelima ayat 44, Rasul diperintah untuk memelihara kitab-kitab Allah. Cuma dekat sini ada dua possibilities. Adakah mereka ni benar-benar mengubah kitab Allah ataupun mereka menulis kitab lain untuk mengalih pandangan manusia dari kebenaran kitab Allah. Jikalau audiens bertanyakan kepada saya, apakah Alkitab ini masih relevan untuk dibacakan pada zaman ini? Jika saya akan mengatakan ya, Alkitab masih relevan kerana kita mempunyai Al-Quran dan kita boleh menggunakan Al-Quran tu untuk furqan apa sahaja informasi yang ada di dalam Alkitab. Kita boleh membuat perbandingan dan kita boleh membuat kajian ke atas Alkitab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dasar. Selagi mana kita memahami Al-Quran bermaksud untuk membaca Alkitab itu bukan satu masalah.
Mari kita semak surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-52. Okey, saya bacakan yang saya tandakan di situ. Sebelumnya, kamu, Nabi Muhammad, tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Jika bahasa Arabnya berbunyi, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jika kita perhatikan betul-betul ayat ini, sebelum ini Nabi Muhammad tidak memahami Alkitab. Apabila tidak memahami Alkitab, itu bermaksud Nabi Muhammad juga tidak mengenal apakah yang dikatakan sebagai iman. Mari kita semak surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-7. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang mukamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Kalau dalam ayat ni kita boleh tengok, sebenarnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Alkitab. Huwallazi anzala alaikal kitab. Kalau seterusnya kita boleh tengok, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Sebenarnya bukan perkataan Al-Quran. Tidak ada perkataan Al-Quran di dalam ayat ni. Mari kita semak bahasa Arab dia. Ayatu muhkamatun hunna ummul kitab. Ada perkataan ummul kitab di situ. Ayat ni saya pernah bahas dalam episod yang sebelum ini. Episod yang menceritakan tentang muhkamat dan mutasyabihat. Dari ayat ni kita boleh nampak sebenarnya Alkitab ataupun yang orang sekarang panggil Bible mengandungi muhkamat dan juga mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat inilah yang menjadi polemik di antara agama, sama ada Islam, Yahudi dan juga Kristian. Rata-rata orang-orang di dalam agama ni membaca Alkitab melalui pemahaman literal. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh dibaca secara literal kerana ayat-ayat mutasyabihat mempunyai maknanya yang sendiri. Ayat-ayat ni perlu ditakwil. Apabila mereka ini membaca ayat-ayat Alkitab yang mutasyabihat tu secara literal, maka mereka ini akan cuba memahaminya menurut perspektif agama masing-masing. Itulah yang menjadi punca perselisihan orang-orang di dalam agama ini. Mari kita semak surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Dalam bahasa Arab dia, huwallazi ba'asa fil ummiyin. Dalam ayat yang sebelum ini, surah Al-Baqarah ayat 78, saya menerangkan ummi itu bermaksud tidak mengetahui Alkitab, ataupun ummi itu ialah satu orang ataupun satu bangsa yang tidak pernah mendapat Alkitab. Dan bangsa yang tidak pernah mendapat Alkitab ini, jika kita sambung balik dalam ayat ni, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kalau kita semak ayat dia, Rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Ada perkataan Alkitab di situ. Ini bermaksud seorang Rasul diutuskan kepada kaum yang ummi itu. Jikalau kita faham daripada segi timeline ayat ini turun, kaum yang ummi itu ialah bangsa Arab. Pada masa itu Rasulullah Muhammad membacakan Alkitab kepada orang Arab pada masa itu. Dari perspektif Al-Quran, kita boleh lihat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Alkitab. Kalau kita tengok dalam surah Al-Jumu'ah ni, Nabi Muhammad mengajarkan kaum yang ummi itu ataupun bangsa Arab pada ketika itu Alkitab. Dari segi logiknya, mana mungkin Nabi Muhammad mengajarkan kepada orang Arab satu kitab yang belum dikompil lagi, belum dimushafkan lagi pada waktu itu. Semestinya Nabi Muhammad mengajarkan mereka, orang-orang Arab itu, satu kitab yang sudah ada, sudah wujud pada ketika itu.
Ini menunjukkan bahawa Alkitab ataupun kita panggil sekarang sebagai Bible adalah kitab yang sangat penting pada 1400 tahun yang lalu. Kalau pada masa ini orang-orang Islam cuba menafikan peranan Alkitab pada kegiatan dakwah yang Nabi Muhammad jalankan pada suatu masa dahulu, bagi saya ini adalah satu doktrin yang salah dan tidak dibuktikan kebenarannya di sebalik doktrin itu. Jikalau kita mempunyai ilmu yang baik tentang kitab-kitab suci, kita akan melihat bahawa tidak ada pertentangan di antara kitab-kitab suci. Malahan kitab Al-Quran adalah kitab yang menjadi kesinambungan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Sengaja dalam episod kali ini saya menceritakan tentang Alkitab ataupun Bible kerana kemungkinan besar dalam masa yang akan datang saya akan menghasilkan siri yang akan membincangkan tentang isi-isi kandungan Alkitab.